Assalamualaikum murid. Hari ini Ustazah akan mengajar awak pendidikan Islam tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Ustazah harap semuanya sudah bersiap sedia untuk kita sama-sama mempelajari tajuk ini. Sebelum kita mulakan pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan kedudukan Hudaibiyah di dalam peta ini. Ya, Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Quraisy di sekitar tahun ke-6 Hijrah. Perjanjian ini berlangsung di satu tempat yang bernama Hudaibiyah, iaitu yang terletak di pinggiran kota Mekah. Oleh itu, perjanjian ini dinamakan Perjanjian Hudaibiyah adalah bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu Hudaibiyah. Ya murid-murid, bagaimana perjanjian ini boleh termeterai? Sebenarnya, pada awal perjanjian ini, pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda telah menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka adalah seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin memakai pakaian ihram untuk menunaikan umrah. Di situ, Nabi telah mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda telah memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Sesampai sahaja di Saniyatul Mirar yang berhampiran dengan Hudaibiyah, Nabi telah memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di situ. Apabila unta baginda tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini, baginda telah dikunjungi oleh Budail bin Warqa al-Khuzai yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan baginda semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian, musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud, untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Kemudian, baginda mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan,
Musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula telah diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakinkan para sahabat bahawa ini adalah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Ya murid-murid, Ustazah telah ringkaskan latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini di dalam peta alir yang ditunjukkan. Diharap murid-murid cuba memahami peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini berdasarkan peta alir yang Ustazah tunjukkan. Ini adalah isi perjanjian Hudaibiyah yang telah dipersetujui. Pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya walaupun telah memeluk Islam hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Dan yang terakhir, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Ya murid-murid, sebenarnya isi perjanjian Hudaibiyah ini banyak memberi kesan yang baik kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, pertama, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Kedua, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Ketiga, Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Kesan seterusnya, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Seterusnya, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Baiklah murid-murid, perjanjian Hudaibiyah ini memang mengandungi banyak hikmahnya. Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kepada termeterainya perjanjian Hudaibiyah ini harus kita contohi. Setakat ini saja dahulu pelajaran kita hari ini. Ustazah harap semuanya dapat memahami isi pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.